Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran sains rumah tangga tingkatan 4 bersama dengan saya, Cikgu Nasihah. Hari ini kita akan belajar bab 2 iaitu pengurusan sumber keluarga dan tempat kediaman dan kita akan fokus kepada subtopik 2.1 iaitu pengurusan sumber keluarga. Apa itu keluarga? Keluarga adalah sekumpulan manusia yang tinggal bersama di bawah satu bumbung dan mempunyai hubungan melalui perkahwinan, pertalian darah atau keluarga angkat. Okey, kat sini awak kena tahu apabila soalan minta maksud keluarga, perkara penting yang perlu awak tulis adalah sekumpulan manusia. Keluarga kan? Mestilah sekumpulan manusia, bukannya tinggal seorang diri tu kita panggil keluarga. Okey. Kemudian sekumpulan manusia ini mestilah tinggal bersama. Tinggal di mana? Di bawah satu bumbung. Okey. Dan mempunyai hubungan melalui perkahwinan, pertalian darah ataupun keluarga angkat. Okey. Yang duduk di dalam satu bumbung itu mestilah mempunyai hubungan. Okey, hubungan apa? Perkahwinan yang sah, pertalian darah seperti anak, adik-beradik ataupun keluarga angkat. Terdapat 4 struktur keluarga. Sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut, saya terangkan dahulu simbol-simbol yang ada dalam slide saya ni. Okey, yang ini, anak panah berwarna biru ini adalah lelaki. Yang warna pink ini adalah perempuan. Okey, simbol sama dengan ini adalah perkahwinan. Okey, kita ada 4 struktur keluarga. Keluarga yang pertama adalah keluarga nuklear. Keluarga nuklear ini adalah keluarga asas. Okey, asas maksudnya dalam satu rumah itu dia ada ayah, dia ada emak dan juga adik-beradik. Okey, ataupun yang tinggal dengan dia ada anak angkat. Okey, itu adalah keluarga nuklear. Okey, struktur yang kedua adalah keluarga induk tunggal. Apa maksud induk tunggal? Maksudnya adalah ibu atau bapa yang tidak tinggal bersama dalam satu bumbung. Okey, kenapa tak tinggal bersama? Kerana disebabkan oleh perceraian, kematian ataupun perpisahan. Okey, kita lihat yang pertama yang ni, yang atas ni. Okey, yang ni yang duduk dalam satu bumbung adalah ayah bersama dengan anak-anaknya. Okey, yang bawah ni pula ibu tinggal bersama dengan anak-anaknya. Okey, struktur keluarga yang ketiga adalah keluarga poligami. Okey, yang ni semua orang faham keluarga poligami. Di mana ayah mempunyai 2 atau lebih isteri. Okey, yang biru ini adalah ayah. Ayah kahwin dengan isteri yang pertama dan dikurniakan dengan 3 orang anak. Okey, kemudian ayah kahwin lain dengan isteri yang kedua. Okey, dan dikurniakan dengan 3 orang anak. Okey, so ayah dia ada 2 isteri. Ini adalah keluarga poligami. Okey, dan struktur keluarga yang keempat adalah keluarga luas. Maksudnya keluarga luas ini adalah okey, ini dalam ni ini adalah keluarga luas. Dalam satu bumbung ini yang tinggal bersama dengan dia ialah atuk nenek, kemudian ibu bapa dan juga adik-beradik ibu atau bapa iaitu pakcik makcik lah. Kemudian ada cucu-cucunya. Okey, ini adalah keluarga luas. Okey, keluarga luas ini terdiri daripada individu yang ada pertalian darah atau hasil perkahwinan seperti datuk, nenek, ibu atau bapa, saudara dan juga sepupu yang tinggal di bawah satu bumbung. Okey, kita lihat jadual ini. Ini adalah ciri persamaan dan perbezaan antara struktur keluarga. Okey, tengok ni dekat atas ni kat warna biru. Keluarga nuklear, keluarga luas, keluarga induk tunggal dan juga keluarga poligami. Okey, dari segi struktur keluarga iaitu ahli, keluarga nuklear terdiri daripada bapa, ibu dan anak. Keluarga luas, tambahan saudara mara. Keluarga induk tunggal, bapa atau ibu dan juga anak. Keluarga poligami lebih daripada satu ibu. Okey, lokasi untuk keempat-empat struktur keluarga ini tinggal bersama ataupun berasingan. Okey, hubungan untuk keempat-empat struktur keluarga ini sama ada melalui perkahwinan, pertalian darah ataupun keluarga angkat. Okey, struktur yang ketiga iaitu peranan. Okey, untuk keempat-empat struktur keluarga ini adalah memenuhi keperluan fizikal, rohani, sosial dan juga mental emosi.
Okey, dan dari segi pola interaksi untuk keluarga nuklear terhad kepada ahli sahaja. Okey. Untuk keluarga luas tidak terhad. Okey, hanya merangkumi saudara mara daripada pelbagai generasi. Untuk keluarga induk tunggal pula tidak terhad antara ahli. Dan untuk keluarga poligami, pola interaksinya tertumpu kepada keluarga ibu masing-masing. Terdapat 5 fungsi keluarga dalam struktur masyarakat. Okey, kita lihat fungsi keluarga yang pertama iaitu psikologi. Apa dia psikologi? Membentuk identiti keluarga mengikut acuan yang dikehendaki. Okey, siapa yang kehendaki? Ibu bapa. Okey, yang kedua, memberi perlindungan kepada siapa? Kepada ahli keluarga dan menjalinkan hubungan dengan penuh kasih sayang. Menjalinkan hubungan dengan siapa? Dengan ahli keluarga. Ibu ayah, anak-anak, atuk nenek, saudara mara. Okey, fungsi yang kedua adalah pendidikan. Okey, ibu dan ayah perlulah memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak. Okey, tujuannya adalah untuk menjamin kehidupan anak-anak pada masa depan. Okey, fungsi yang ketiga adalah biologi. Apa dia biologi? Meneruskan kesinambungan keturunan keluarga. Okey, macam mana nak sambung kesinambungan keturunan keluarga? Okey, dengan adanya anak. Okey, yang kedua, memelihara dan membesarkan zuriat keturunan. Okey, bila dah dikurniakan dengan anak-anak, pastikan dipelihara dan dibesarkan dengan baik. Okey, seterusnya menyediakan keperluan asas. Okey, keperluan asas ada 3 tempat tinggal, pakaian dan juga makanan. Ketiga-tiga keperluan asas ini perlulah dipenuhi supaya kita dapat menjalankan kehidupan dengan baik dan sempurna. Okey, dan seterusnya memastikan tahap kesihatan keluarga terjamin dan selamat. Okey, fungsi keluarga yang keempat adalah sosial. Maksudnya adalah mencari sumber kewangan bagi memelihara dan membesarkan anak. Mencari sumber kewangan ini jatuhnya kepada siapa? Kepada ibu dan juga ayah. Ayahlah khususnya yang perlu mencari sumber kewangan. Sekiranya ayah tiada, jatuh kepada ibu. Okey, kemudian merancang belanjawan untuk keluarga. Kenapa kita perlu rancang belanjawan? Supaya kita tidak terikat dengan hutang piutang. Okey, dan fungsi yang kelima adalah sosiologi. Okey, sosiologi ini adalah memastikan pembentukan sasiah dan tingkah laku yang baik. Okey, ibu dan ayah menjadi role model kepada anak-anak. Okey, yang kedua, menjalinkan hubungan sosial dalam suasana harmoni. Okey, dan yang ketiga, mengekalkan nilai budaya setiap keluarga dan diamalkan secara berterusan. Okey, seterusnya, faktor yang mempengaruhi peranan ahli keluarga. Faktor yang pertama adalah umur. Okey, dalam keluarga, setiap ahli mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing mengikut peringkat umur. Okey, contohnya, bapa dia berperanan mencari nafkah untuk memenuhi keperluan dan kehendak keluarga. Sementara ibu pula bertanggungjawab mendidik anak-anak. Dan anak-anak memerlukan bimbingan, perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa untuk membesar. Okey, faktor yang kedua adalah kedudukan ahli keluarga. Okey, bapa, ibu, anak sulung dan juga anak bongsu. Okey, berdasarkan kedudukan dalam keluarga, setiap ahli ini dia mempunyai peranan masing-masing. Ahli keluarga yang lebih dewasa, dia menjadi contoh kepada ahli yang lebih muda. Mereka mempunyai peranan dan tanggungjawab yang berat kerana mereka ini perlu merancang sumber keluarga, melaksanakan tugas harian dan juga membuat keputusan. Okey, faktor yang ketiga adalah jantina. Okey, jantina ada 2 sahaja, lelaki dan perempuan. Okey, pembahagian tanggungjawab ini berbeza mengikut keupayaan berdasarkan jantina. Contohnya, anak lelaki ditugaskan untuk membuat kerja-kerja rumah yang berat seperti mengecat rumah ataupun mengalihkan perabot.
Sementara anak perempuan biasanya membuat kerja-kerja rumah yang ringan seperti menyapu sampah dan juga melipat pakaian. Okey, faktor yang keempat adalah status ekonomi keluarga. Biasanya, pola perbelanjaan dan sumber pendapatan ditentukan oleh status ekonomi keluarga. Okey, walau bagaimanapun, setiap ahli keluarga perlulah dididik untuk mengawal perbelanjaan agar sumber dapat diuruskan dengan berkesan untuk memenuhi keperluan semua ahli. Okey, jadi tidak akan berlaku pembaziran apabila setiap ahli keluarga ini dididik untuk mengawal perbelanjaan. Okey, dan faktor yang terakhir iaitu yang kelima ialah sosio-budaya. Okey, sosio-budaya ini adalah amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban yang lahir daripada pegangan dan kecenderungan dalam sesuatu masyarakat. Okey, lazimnya amalan keluarga turut mengikut amalan dan budaya masyarakat setempat. Contohnya, wanita dididik agar menghormati kaum lelaki. Okey, seterusnya jenis sumber keluarga. Sebelum tu awak kena tahu maksud sumber. Sumber ini adalah segala bahan atau punca yang ada pada diri dan persekitaran individu dan keluarga. Sumber adalah terhad. Okey, contohnya adalah sumber masa. Okey, sumber masa diterhad kepada 24 jam sehari. Okey, sumber keluarga kita dapat kelaskan kepada dua iaitu sumber manusia dan sumber bukan manusia. Okey, kita lihat sumber manusia. Apa dia? Masa, pengetahuan, tenaga, kemahiran, sikap, minat dan kebolehan. Okey, sumber bukan manusia. Okey, apa dia? Kemudahan masyarakat, contoh apa? Perpustakaan, taman permainan, pusat membeli belah. Okey, kemudian sumber bukan manusia seterusnya adalah wang, harta benda dan juga infrastruktur. Seterusnya, pengurusan sumber keluarga dan kepentingannya. Okey, pengurusan sumber ini adalah proses merancang, menggunakan dan juga menilai aktiviti. Okey, faham Penggunaan bahan ataupun punca yang terdapat pada diri awak dan juga persekitaran adalah untuk mencapai matlamat keluarga. Jadi awak perlu mahir menguruskan sumber keluarga supaya dapat membantu proses pengurusan agar ianya lebih efisien. Okey, tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan dan juga keharmonian hidup berkeluarga. Okey, pengurusan sumber keluarga ini awak perlu rancang dengan teliti dan juga sistematik sebelum awak laksanakan. Kenapa? Okey, yang pertama untuk mewujudkan persefahaman dan juga mengurangkan konflik. Okey, pengurusan sumber keluarga yang efisien daripada ibu atau bapa ianya sangat penting. Supaya apa? Supaya ahli dalam keluarga awak itu mencapai persefahaman dan juga dapat mengurangkan konflik. Okey, contohnya apabila dalam ahli keluarga awak itu ada seorang anak mempunyai kebolehan bermain alat muzik. Jadi sebagai ibu bapa haruslah berfikiran terbuka dan memahami minat anak tersebut. Okey, ibu bapa perlulah memberikan galakan dan dorongan kepada anak tersebut. Okey, yang kedua kerana boleh menambahkan pendapatan keluarga dan juga mengurangkan pembaziran. Okey, sumber keluarga perlulah awak gunakan secara maksimum dan optimum untuk mengurangkan pembaziran. Contohnya lah, okey, apabila seorang ahli keluarga memiliki kemahiran menjahit. Okey, jadi seharusnya dia perlu bijak memanfaatkan kemahirannya dengan mengambil upah menjahit. Okey. Sekaligus dia dapat menambahkan pendapatan isi rumah dan juga mengurangkan perbelanjaan membeli pakaian. Okey, secara tidak langsung dia dapat mengurangkan pembaziran. Okey, dan yang ketiga adalah untuk mencapai matlamat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Okey, sumber keluarga ini dapat diuruskan secara tepat dan jelas berpunca daripada sikap positif ahli keluarga. Okey, sikap positif yang menjadi amalan keluarga dapat menjana pencapaian matlamat yang dihasratkan. Okey, contohnya lah
Apabila seorang anak itu dia mempunyai tahap kecergasan yang tinggi berbanding dengan anak-anak yang lain. Jadi sebagai ibu bapa, perlulah bijak menguruskan kepandaian anak tersebut supaya dapat dimanfaatkan kepada adik-beradik yang lain. Okey, hasilnya apa? Hasilnya matlamat dari aspek pendidikan dapat dicapai dan seterusnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Seterusnya, pada slide ini saya akan terangkan faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber keluarga. Okey, awak kena ingat sumber keluarga itu awak perlu atur dan uruskan dengan sempurna. Okey, faktor yang pertama, saiz, komposisi dan juga kitaran hidup. Okey, saiz dan komposisi keluarga ini dia mempengaruhi agihan sumber yang diterima oleh setiap ahli keluarga. Contohnya, jika bilangan ahli keluarga itu ramai, maka sumber kewangan menjadi terhad berbanding dengan keluarga yang kecil. Okey, contohlah keluarga A mempunyai 5 orang anak sementara keluarga B mempunyai seorang saja anak. Makanya sumber kewangan menjadi terhad bagi keluarga A berbanding dengan keluarga B. Okey, jelas Okey, kitaran hidup. Okey, kitaran hidup keluarga ini meliputi perubahan tertentu dalam kehidupan berkeluarga. Okey, kitaran hidup ini kita boleh bahagikan pada 3 iaitu peringkat permulaan, peringkat perkembangan dan juga peringkat pengecilan. Okey, yang ni saya akan terangkan pada subtopik yang seterusnya. Okey, faktor yang kedua adalah taraf sosioekonomi keluarga. Okey, keluarga yang memiliki pendapatan tinggi, dia berpeluang memperoleh sumber yang lebih banyak dan secara tidak langsung dapat membantu pengurusan keluarga. Okey, jadi bila awak mempunyai pendapatan yang tinggi, makanya awak senanglah nak memperoleh sebarang sumber. Okey, faktor yang ketiga adalah sikap dan amalan pengurusan. Okey, keluarga yang mengamalkan sikap positif, okey, dalam usaha meningkatkan pengurusan sumber, dia berpeluang berpeluang bergerak ke hadapan berbanding dengan keluarga yang berfikiran pesimistik. Jelas? Okey, jelas Okey, faktor yang keempat adalah lokasi tempat kediaman. Okey, keluarga yang menetap di bandar, dia mempunyai peluang ke arah membantu pengurusan keluarga yang lebih efisien. Kerana apa? Kerana ia mudah mendapat kemudahan dan infrastruktur yang banyak di bandar. Okey, dan faktor yang kelima adalah taraf pendidikan keluarga. Okey, ahli keluarga yang berilmu dan memiliki taraf pendidikan yang tinggi, dia dapat meningkatkan kebolehan dan juga pengalaman menguruskan sumber dengan baik. Okey, pada zaman ini, institusi keluarga di Malaysia menghadapi pelbagai perubahan, cabaran, krisis dan juga dilema. Okey, antara cabaran-cabaran yang timbul dalam pengurusan sumber keluarga pada zaman ini adalah peningkatan masalah dan jenayah dalam keluarga. Okey, peningkatan kadar jenayah keluarga contohnya adalah suami mencederakan isteri dan pergaduhan suami isteri itu biasanya berpunca daripada masalah sosial. Seperti apa? Seperti perceraian, kemiskinan dan juga pengangguran ahli keluarga. Okey, cabaran yang kedua adalah kurang masa yang berkualiti bersama ahli keluarga. Okey, ramai pasangan suami isteri kini terpaksa memberikan keutamaan kepada kerjaya sehinggalah pengurusan rumah tangga dan anak-anak itu diserahkan kepada pembantu rumah ataupun pihak lain. Okey, jadinya pengabaian tanggungjawab ibu bapa boleh membawa banyak masalah yang akan merumitkan keharmonian keluarga. Okey, itu adalah cabaran pada zaman ini. Okey, cabaran yang ketiga adalah jurang generasi. Okey, antara cabaran yang sukar dihadapi oleh ibu bapa ialah mengoptimumkan usaha bagi membaiki jurang generasi. Okey, ibu bapa yang dibesarkan dalam kitaran hidup zaman dahulu, dia tidak sama dengan generasi yang membesar pada zaman ini.
Okey, jadi jurang generasi ini boleh dirapatkan sekiranya ibu bapa dia dapat memahami dan juga menyesuaikan diri dengan situasi dan perkembangan yang berlaku pada masa ini. Okey, ketika bila? Ketika menangani masalah anak-anak. Okey, cabaran yang keempat adalah kurang kemahiran keibu-bapaan. Okey, tidak ada jalan mudah untuk membesarkan anak-anak. Okey, bagi ibu bapa yang kurang kemahiran keibu-bapaan ini, hubungan yang terjalin dalam kalangan ahli keluarga mungkin akan menjadi renggang dari awal lagi. Okey, jadi kebanyakan ibu bapa seperti ini dia secara tidak langsung akan mengabaikan dan juga mengetepikan anak-anak. Okey, kemudian ibu bapa ini secara tidak langsung akan menghukum anak-anak tanpa usul periksa ataupun tidak menegur kesalahan anak-anak. Okey, dan cabaran yang kelima adalah input negatif daripada media elektronik. Okey, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi, okey, media pembelajaran dan globalisasi serta ideologi baharu serta revolusi pengetahuan turut memerlukan ibu bapa menguasai kemahiran dan juga pengetahuan yang baharu. Okey, bagi apa? Bagi memantau dan membendung pengaruh negatif yang diperoleh oleh anak-anak melalui teknologi ini. Okey, jadi setiap ahli keluarga perlulah berusaha mengelakkan diri daripada pengaruh yang buruk di mana pengaruh ini boleh merosakkan kebahagiaan institusi keluarga. Tapi cabaran yang dihadapi perlulah ditempuhi dan ditangani dengan sebaik-baiknya. Tujuannya adalah untuk memelihara kesejahteraan hidup berkeluarga. Okey, akhir sekali dalam subtopik ini adalah penyelesaian masalah pengurusan sumber keluarga. Okey, antara masalah-masalah keluarga yang ada di Malaysia ini adalah disebabkan oleh penceraian, penderaan, sumbang mahram dan juga pelbagai masalah sosial dalam kalangan anak remaja. Jadi, bagi mengatasi masalah tersebut, terdapat beberapa kaedah penyelesaian yang dikenal pasti. Okey, kaedah yang pertama adalah merancang dan juga menilai urusan kewangan. Kebanyakan masalah yang melibatkan pengurusan sumber keluarga ini berpunca daripada kegagalan menguruskan kewangan dengan cekap. Jadinya setiap keluarga itu perlulah bijak merancang urusan kewangan secara bulanan ataupun tahunan. Okey, supaya perbelanjaan tidak melebihi daripada pendapatan. Sekiranya perbelanjaan melebihi pendapatan, ia boleh mengakibatkan timbulnya pelbagai masalah lain dalam keluarga. Okey, kaedah yang kedua adalah mendidik anak melalui kemahiran keibu-bapaan yang kreatif. Okey, contohnya apa? Contohnya ialah bertoleransi, menghormati idea dan juga pendapat anak-anak. Okey, anak-anak itu dia mempunyai pendapat masing-masing. Jadi kita sebagai ibu bapa perlulah menghormati pendapat mereka dan juga idea mereka. Okey, kemudian antara kemahiran keibu-bapaan yang kreatif adalah membimbing anak-anak dengan baik. Kemudian sentiasa memberikan respon kepada anak-anak apabila ditanya tentang sesuatu. Okey, jadi kita sebagai ibu bapa janganlah terlalu leka dengan gadget sehingga segala persoalan anak-anak itu tidak dapat dijawab. Okey, kemudian galakkan anak-anak mengambil risiko yang munasabah semasa mencuba sesuatu yang baru. Serta berikanlah kebebasan kepada anak-anak untuk meneroka persekitaran. Tetapi mestilah di bawah pemantauan ibu bapa. Okey, kaedah yang ketiga adalah mewujudkan suasana rumah tangga yang harmoni. Okey, macam mana nak wujudkan suasana rumah tangga yang harmoni? Okey, dengan cara saling menyayangi, hormat menghormati, kemudian menghargai, memahami tabiat dan juga watak masing-masing, saling maafkan, okey, saling mempercayai dan juga mestilah bertanggungjawab terhadap kewajipan dan juga peranan masing-masing. Okey, kaedah yang keempat adalah menangani permasalahan dengan komunikasi yang berkesan. Okey, hubungan keluarga haruslah berlandaskan perasaan kasih sayang dan juga kemesraan. Jadi perasaan tersebut perlulah dijelaskan dan dizahirkan.
Melalui apa? Melalui penerapan kasih sayang, kemudian proses komunikasi dan juga interaksi antara ahli keluarga. Jadi bila awak mempunyai masalah dalam ahli keluarga, tanganilah masalah tersebut dengan komunikasi yang berkesan. Okey, dan kaedah yang kelima adalah mendidik anak melalui pendidikan agama dan moral. Okey, sebagai ibu bapa, okey, mereka perlulah menekankan pendidikan agama dan juga moral dalam pembentukan sasiah anak-anak. Okey, anak-anak ini perlulah diasuh dengan ajaran agama supaya menjadi insan yang cemerlang. Okey, setakat ini sahaja pembelajaran kita untuk subtopik 2.1 iaitu pengurusan sumber keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.